Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kumpulan 4 akan membentangkan mengenai dasar perindustrian negara. Okey, kita masuk kepada pengenalan dasar perindustrian negara. Dasar perindustrian negara telah diperkenalkan pada tahun 50-an dan 60-an. Tujuan dasar perindustrian negara ini diadakan adalah untuk mempelbagaikan ekonomi negara kerana pada waktu itu negara kita hanya bergantung kepada dua komoditi sahaja iaitu getah dan juga biji timah. Objektif dasar perindustrian negara adalah terbahagi kepada tiga, iaitu pertama, menjadikan sektor perkilangan sebagai katalis ataupun pemangkin kepada pertumbuhan perindustrian negara dengan memperkenalkan teknologi yang canggih dan maju. Objektif kedua pula adalah menggalakkan penggunaan sumber asli sepenuhnya yang akan meluaskan lagi peluang pekerjaan tanpa perlu bergantung kepada negara lain. Dan objektif terakhir adalah meningkatkan tahap penyelidikan dan pembangunan atau R&D teknologi tempatan yang menjadikan asas bagi Malaysia untuk menjadi sebuah negara perindustrian. Seperti yang kita tahu, sektor perindustrian merupakan salah satu sektor yang penting dalam memberi sumbangan kepada sumber ekonomi negara. Jadi, untuk menggiatkan lagi sektor perindustrian ini memerlukan perancangan yang terperinci. Kerajaan telah melaksanakan pelbagai cara dan antara salah satunya adalah dengan melaksanakan Pelan Induk Perindustrian. Di dalam PIP 1 terdapat perancangan yang terperinci kepada sektor pembuatan bercorak gantian import. Apa itu gantian import? Gantian import adalah keluaran barang negara ataupun keluaran barang tempatan untuk menggantikan barangan yang diimport. Sebelum PIP 1 dilaksanakan, negara kita sudah lama berfokuskan kepada sektor pembuatan gantian import ini. Namun hanya terhad kepada beberapa industri saja. Tidak banyak industri yang didedahkan kepada sektor pembuatan gantian import ini. Tetapi bila PIP 1 dilaksanakan, lebih banyak industri yang terlibat, terutamanya ada 3 industri yang besar ataupun utama yang diberi penekanan untuk melaksanakan industri gantian import ini, iaitu industri berat, industri kecil sederhana dan juga industri teknologi. Bila kita melaksanakan sektor pembuatan gantian import ini, bukanlah bermakna kita tidak mengeksport apa-apa barang daripada luar. Kita masih lagi mengeksport barang-barang tertentu daripada luar. Tetapi langkah yang diambil ini adalah untuk mengseimbangkan barangan yang diimport dan juga barang yang dieksport. Dan salah satu cara untuk kerajaan menggalakkan lagi pembuatan ataupun keluaran barang tempatan dan penggunaan barangan tempatan. Antara industri yang terlibat dalam pelaksanaan PIP 1 ini adalah industri barangan getah, pemprosesan makanan, keluaran berasas kayu-kayu tempatan dan juga elektrik dan elektronik. Sebenarnya ada banyak lagi industri yang terlibat dalam pelaksanaan PIP 1 ini, namun ini adalah 4 contoh yang terpenting yang diberi penekanan oleh pihak kerajaan untuk melaksanakan sektor pembuatan gantian import. Objektif Pelan Induk Perindustrian pertama adalah dengan meninggikan tahap penyelidikan dan pembangunan teknologi tempatan sebagai asas menjadi negara perindustrian. Yang kedua adalah menjadikan sektor perkilangan sebagai wadah kemajuan perindustrian. Yang ketiga, memperbanyakkan peluang latihan teknikal. Dan yang keempat adalah meningkatkan ekspor negara melalui peningkatan produktiviti negara. Keempat-empat objektif ini adalah saling berkaitan, di mana yang pertama tadi adalah dengan meningkatkan lagi teknologi negara. Dengan meningkatkan teknologi negara ni, ia akan menghasilkan lagi mesin-mesin yang berkualiti tinggi. Dan yang objektif kedua tadi adalah dengan menjadikan sektor perkilangan sebagai wadah kemajuan perindustrian, di mana sektor perkilangan akan lebih difokuskan pada ketika ini. Jadi untuk membangunkan lagi sektor perkilangan, kilang-kilang akan menggunakan mesin yang pada objektif pertama tadi. Dan objektif yang ketiga adalah dengan memperbanyakkan peluang latihan teknikal, di mana pada objektif ini apabila lebih banyak latihan teknikal yang diberikan kepada masyarakat, ia dapat menghasilkan tenaga kerja mahir yang akan menyumbang tenaga mereka ke sektor perkilangan. Dan yang terakhir adalah dengan meningkatkan ekspor negara. Apabila sektor perkilangan sudah berkembang maju, sudah tentu dia telah menghasilkan sesuatu barangan buatan tempatan. Oleh itu, barangan-barangan tersebut akan dihantar ke luar negara, berbanding suatu ketika dahulu kita lebih banyak import daripada ekspor. Antara strategi PIP 1 adalah dengan menggalakkan penggunaan barangan tempatan, iaitu ini adalah salah satu strategi yang baik kerana ia akan menggalakkan rakyat untuk membeli barangan buatan tempatan berbanding suatu ketika dahulu kita selalu membeli barangan buatan luar negara. Strategi yang kedua adalah dengan membangunkan teknologi dan tenaga mahir. Apabila tenaga mahir telah ada hasil daripada objektif tadi dengan memberi latihan teknikal,
tenaga-tenaga mahir ni akan menghasilkan teknologi-teknologi yang lebih bermutu tinggi yang akan digunakan oleh sektor-sektor perindustrian. Strategi yang ketiga pula ialah dengan meluaskan industri ke kawasan kurang maju, dan strategi yang keempat pula ialah dengan menggalakkan industri berat supaya menjadi penggerak kepada perkembangan industri baru. Industri berat ni ialah dengan mengeluarkan jentera-jentera atau mesin-mesin moden yang memerlukan tenaga kerja mahir. Contoh bagi industri berat adalah seperti Proton di Shah Alam dan tempat membaiki kapal di Pasir Gudang, Johor. Strategi yang terakhir ialah dengan membangunkan industri kecil dan sederhana, iaitu atau lebih dikenali sebagai IKS. Seperti yang kita tahu, produk-produk yang dihasilkan oleh IKS selalunya seperti bahulu, keropok, tika-tika mengkuang ke, memang susah untuk masyarakat bandar nak tahu produk-produk yang dihasilkan oleh IKS. Oleh itu, wujudnya PIP ni adalah untuk memasarkan lagi produk-produk yang dihasilkan oleh IKS. Okey, seterusnya PIP 2. PIP 2 ini dilancarkan pada 28 November tahun 1996 oleh Tun Dr. Mahathir Mohamad, yang mana tujuannya adalah untuk memperbaiki dan mengambil langkah dalam mempertingkatkan lagi sektor ekonomi negara. Ianya juga mengambil tempoh selama 10 tahun, iaitu dari tahun 1996 hinggalah tahun 2005. Walau bagaimanapun, PIP 2 ini adalah untuk mempertingkatkan lagi momentum pertumbuhan sektor perkilangan melalui pembangunan sepanjang rantaian nilai dan pembangunan kelompok minoriti. Okey, seterusnya objektif PIP 2 ini dilancarkan. Yang pertama adalah untuk mempertingkatkan lagi ekspor negara melalui sumber asli. Yang kedua adalah untuk memperkasa atau memastikan pertumbuhan ekonomi menjadi lebih mampat. Seterusnya, yang ketiga, objektif PIP 2 ini dilancarkan adalah berusaha untuk mempertingkatkan lagi nilai produktiviti hasil barangan akhir dalam pasaran yang telah dihasilkan. Dan yang terakhir adalah objektif PIP 2 ini dilancarkan untuk mempertingkatkan lagi peluang pekerjaan. Okey, seterusnya strategi pelaksanaan PIP 2. Yang pertama iaitu strategi pengilangan secara berintegrasi, yang mana peralihan aktiviti pemasangan dan aktiviti nilai tambah tinggi dan rendah, terutamanya dari segi penyelidikan dan pembangunan iaitu R&D, pembangunan produk reka bentuk, pengedaran serta pemasaran. Seterusnya, strategi yang kedua iaitu pembangunan perindustrian yang berasaskan kelompok dengan memberi penekanan kepada yang pertama, pembangunan kelompok industri yang berdaya saing. Yang kedua, meningkatkan rangkaian dalam industri antara subsektor industri dengan IKS tempatan. PIP yang ketiga ini dia adalah rancangan jangka masa panjang untuk kerajaan dalam mengendalikan industri negara. Ini adalah rancangan jangka panjang dan dimula pada tahun 2006 sehingga 2020. Apa dia tema PIP ketiga? Tema PIP ketiga ialah Malaysia ke arah daya saing global. Dan PIP ketiga ni dia ada 4 ke 5 objektif. Tapi yang digariskan oleh Sekretariat Jawatan Kuasa IMP 3 2015 adalah untuk mencapai daya saing global dalam jangka masa panjang melalui transformasi dan inovasi sektor pembuatan dan perkhidmatan. Daripada objektif utama ini kita dapat tahu ia memfokuskan terhadap sektor pembuatan dan juga perkhidmatan. Rancangan ini berfokus kepada pembangunan perusahaan kecil dan sederhana tempatan PKS. Dan selain daripada berfokus pada pembangunan PKS, PIP 3 juga menumpukan pertumbuhan sektor perkhidmatan dan sektor pembuatan. Baiklah, seperti dalam slide sebelum, kita telah pun tahu bahawa dua sektor yang diberikan tumpuan dalam PIP 3 adalah sektor perkhidmatan dan juga sektor pembuatan. Jadi, di bawah sektor-sektor ini akan diterangkan dengan lebih lanjut bagaimana industri yang ada di negara ini diperkukuhkan dan juga diperkemaskan lagi. Jadi, antara perkara yang perlu di-highlightkan dalam PIP 3 adalah tentang apakah skop dan juga sasaran yang sebenarnya ingin dicapai dalam PIP 3 ini. Jadi, sebenarnya skop dan PIP 3 merangkumi beberapa perkara. Yang pertama, meliputi sektor pembuatan termasuklah industri berasaskan pertanian dan juga sektor perkhidmatan bukan kerajaan. Yang kedua, sebanyak 12 industri sektor pembuatan telah pun disasarkan untuk peningkatan pembangunan dan juga promosi, di mana 6 daripada 12 tersebut adalah industri berasaskan sumber, yang selebih 6-nya adalah industri berasaskan bukan sumber. Yang ketiga, sebanyak 8 subsektor perkhidmatan bukan kerajaan iaitu perkhidmatan swasta disasarkan untuk peningkatan pembangunan dan juga galakan kepada ekonomi, iaitu industri dan juga perkhidmatan yang disasarkan adalah dibuat berdasarkan kepada sumbangan terhadap peningkatan pembangunan ekonomi dan juga ekspor. Baiklah, dalam skop PIP 3 yang disebut awal tadi, terdapat sebanyak 12 industri dalam sektor pembuatan yang telah disasarkan untuk tujuan meningkatkan pembangunan dan juga promosi.
Jadi 6 daripadanya adalah industri berasaskan sumber dan juga 6 selebihnya adalah industri yang berasaskan bukan sumber. Jadi kalau kita boleh tengok 6 industri yang berasaskan sumber termasuklah industri farmaseutical, industri petrokimia, industri berasaskan kayu, industri berasaskan getah, industri berasaskan kelapa sawit dan juga industri pemprosesan makanan. Manakala untuk industri berasaskan bukan sumber termasuklah industri elektrik dan elektronik, industri jendera dan kelengkapan, industri tekstil dan pakaian, industri peralatan perubatan, industri logam dan juga industri kelengkapan pengantar. 8 sektor perkhidmatan bukan kerajaan yang telah disasarkan untuk peningkatan pembangunan dan galakan seperti perkhidmatan perniagaan dan profesional, perdagangan pengedaran, pembinaan, pendidikan dan latihan, perkhidmatan penjagaan kesihatan, perkhidmatan pelancongan, perkhidmatan ICT dan logistik. Dan kesemua sektor industri dan perkhidmatan yang disasarkan adalah berdasarkan sumbangan kepada pertumbuhan dan ekspor. Maksudnya dekat sini, industri bukan bidang yang saya sebut tadi dan kawan saya sebut tadi adalah bidang yang berpotensi untuk menaikkan kadar pertumbuhan ekspor. Ada 4 strategi kat sini. Yang pertama adalah meningkatkan kedudukan Malaysia sebagai negara perdagangan utama dengan cara menambah bilangan ekspor produk dalam bidang yang disasarkan. Daripada kaedah itu, kita dapat membangun dan mempromosikan jenama Malaysia. Contoh jenama Malaysia yang sedang naik dekat yang macam terkenal lah. Macam jenama minyak sawit, minyak alif, minyak saji, lagi bidang tekstil macam Jemicho. Dan daripada itu, kita juga dapat meningkatkan ekspor melalui pematuhan kepada standard antarabangsa. Maksudnya kita dapat berdiri sama tinggi dengan perindustrian negara-negara maju dan serta memupuk syarikat tempatan termasuk JLC, syarikat milik kerajaan dan juga IKS untuk bersaing di peringkat global. Kedua adalah dengan melalui usaha menjana pelaburan dalam bidang yang disasarkan. Dengan menggalakkan kegiatan pelaburan dan ekspor produk dan perkhidmatan, aktiviti ini juga dapat memudahkan syarikat tempatan dan swasta untuk berkembang ke bidang yang berpotensi dan melalui pelaburan ini juga pemilik perniagaan mampu untuk menambah baik kualiti teknologi yang digunakan dalam menjalankan perniagaan. Dan terus strategi ketiga adalah untuk mengintegrasi syarikat Malaysia ke dalam rangkaian serantau dah global. Seperti saya cakap tadi, lepas kita dah naikkan kadar ekspor, lepas tu kita pun dah dapat tempat di pasaran antarabangsa dan melalui aktiviti pelaburan, kita juga dapat mengintegrasikan syarikat Malaysia ke dalam rangkaian global. Maksudnya kat sini, kita dapat memupuk sikap budaya saing dan kompetensi syarikat dalam meluaskan lagi pasaran terhadap produk atau perkhidmatan mereka. Dan disebabkan kompetensi tahap teknologi yang semakin maju, kerajaan akan merangkakan skim bantuan yang wajar dan akan berusaha meningkatkan taraf kepakaran pengurusan, pengetahuan teknologi dan kemahiran pekerja dalam sektor ekonomi yang penting. Dan akhir sekali, memastikan pembangunan perindustrian menyumbang ke arah pengagihan seksama dan pembangunan wilayah yang lebih seimbang. Maksudnya kat sini, kerajaan akan memberi peluang yang sama rata kepada semua bumi putra dan juga rakyat Malaysia untuk menceburi bidang perindustrian ini. Baiklah, semua bidang yang disasarkan dalam tempoh PIP3 selain daripada keseluruhan teras strategik pada slide sebelum, PIP3 mengandungi strategi dan polisi bagi bidang tertentu, iaitu termasuklah bidang perdagangan luar, bidang pelaburan, bidang pembangunan enterprise kecil dan sederhana iaitu GKS, bidang penjenamaan, bidang pertukaran dalam sektor pembuatan dan juga sektor perkhidmatan, bidang pembangunan industri halal, meningkatkan keupayaan domestik, bidang ICT dan pembangunan teknologi lain, bidang keperluan sumber manusia dan juga bidang logistik. Jadi secara ringkasnya kesimpulan yang dapat dibuat daripada PIP3 ataupun silatan lainnya adalah IMP3, iaitu pelancaran Pelan Induk Industrian ketiga sejak 2006 sehingga 2020 ini sebenarnya menetapkan hari-raya evolusi ekonomi kepada sektor pembuatan dan juga perkhidmatan bernilai tambah tinggi dipacu oleh teknologi. Malaysia perlu terus merangka 9 strategi pertumbuhan dengan mengambil kira pembangunan industri ke arah kawasan kemakmuran bersama 2030. Okey, seterusnya adalah ulasan. Okay, pertama sekali, kita akan melihat kepada pencapaian daripada pelaksanaan PIP. Baiklah, di dalam sektor perkilangan, PIP telah meramalkan perkembangan sebanyak 8.8% setahun. Dan jika kita lihat daripada tahun 1986 sehingga tahun 1990, kadar perkembangan sektor ini adalah 7.5%, 13.4%, 17.6%, 12% dan 15.8% masing-masing. Daripada nilai-nilai ini, kita dapat lihat dengan jelas bahawa perkembangan dalam sektor ini telah meningkat dan melebihi jangkaan yang diramalkan. Okey, seterusnya, begitu juga di dalam ekspor barangan perkilangan. PIP telah meramalkan perkembangan dengan kadar 8.9% setahun. Tetapi jika kita lihat dari tahun 1986 sehingga tahun 1989, kadar perkembangan dalam sektor ini juga melebihi jangkaan sehingga 36.3% setahun. Dengan pelaksanaan PIP ini juga, ianya telah membantu menurunkan kadar pengangguran. Kerana jika kita lihat, sektor perkilangan juga merupakan antara sektor yang paling banyak menawarkan peluang pekerjaan baru. Kejayaan kerajaan dalam beberapa projek industri berat juga secara langsung membantu pengembangan industri-industri lain yang berkaitan, terutamanya industri kecil.
Okey, berdasarkan pencapaian-pencapaian ini tadi, maka jelas kita dapat lihat bahawa PIP ini telah membantu dalam memulihkan kemelesitan ekonomi Malaysia yang dialami pada tahun 1985 dan 1986. Baiklah, seterusnya adalah kesan negatif daripada pelaksanaan PIP. Di samping kejayaan cemerlang yang dicapai dengan pelaksanaan PIP yang telah kita bincangkan sebentar tadi, terdapat juga kesan-kesan sampingan yang memberi impak yang negatif, lebih-lebih lagi apabila kawalan yang ketat dan rapi tidak dilakukan. Antaranya adalah industrialisasi tanpa diawasi dengan ketat akan menyebabkan pencemaran alam sekitar yang serius. Kajian juga telah menunjukkan bahawa hujan asid telah bertambah dengan kadar yang cepat di kawasan-kawasan perindustrian, begitu juga dengan pencemaran seperti pencemaran sungai, pencemaran laut dan udara. Hal ini akan menjadi lebih teruk dan semakin meningkat apabila terdapat segelintir pihak yang tidak bertanggungjawab. Contohnya industri-industri yang menghasilkan sisa-sisa kimia terutamanya tidak menguruskan sisa-sisa tersebut dengan cara yang betul dan mengambil jalan mudah untuk mengurangkan kos. Akhirnya ini telah menyebabkan pencemaran alam sekitar menjadi semakin serius. Seterusnya, perkembangan industri yang pesat juga telah mempercepatkan proses perbandaran ataupun proses urbanisasi. Proses urbanisasi ini secara langsung menyebabkan kekurangan tenaga buruh, lebih-lebih lagi dalam sektor pertanian. Masalah akan menjadi lebih serius dan lebih teruk apabila pendatang haram mula datang dan bertapak di negara kita dan akhirnya menimbulkan masalah sosial. Keberkesanan PIP. Dasar perindustrian negara ini semestinya berkesan, namun begitu penilaian sentiasa diperlukan kerana sektor perindustrian ini berkait rapat dengan ekonomi di mana keadaan ekonomi sentiasa berubah dan sukar diramal. Sebagai contoh, kini negara kita, bahkan seluruh dunia, berhadapan dengan isu pandemik COVID-19 yang menyebabkan beberapa perubahan terhadap setiap sektor dilakukan sebagai langkah menghadapi pandemik ini. Hal ini termasuk sektor perindustrian di mana kebanyakan industri terpaksa dihentikan beroperasi buat sementara waktu. Perubahan ini semestinya memberi kesan yang amat besar kepada sektor perindustrian. Selain itu, setiap dasar yang dirangka perlu mempunyai perancangan seperti rancangan jangka masa pendek. Hal ini demikian kerana perancangan jangka masa pendek dapat membantu dalam mencapai perancangan jangka masa panjang. Dan seterusnya, melihat kepada contoh tadi, perubahan yang dilakukan akan memberi impak yang besar kepada setiap perancangan yang telah dijalankan dalam jangka masa panjang. Oleh itu, rancangan jangka masa pendek semestinya diperlukan untuk memastikan setiap perkara atau objektif yang kita hendak capai dalam perancangan jangka masa panjang dapat dicapai. Seterusnya, secara keseluruhan, dasar perindustrian negara membantu menyelesaikan isu perindustrian yang timbul. Penyediaan pelan induk perindustrian adalah salah satu langkah yang bijak bagi Malaysia untuk menjadi sebuah negara perindustrian dan lebih jelas lagi apabila melihat sektor pembuatan di Malaysia semakin pesat membangun. Dengan adanya PIP, strategi dan hala tuju untuk Malaysia memorak langkah menerusi zaman industri yang lebih berdaya saing dan kompetitif dapat dijalankan dengan lebih produktif. Pelan perancangan harus dibuat dengan teliti dan dilaksanakan sewajarnya agar sektor perindustrian di Malaysia dapat ditingkatkan supaya ekonomi terus pesat berkembang dan terus menjadi penyumbang utama kepada hasil pendapatan negara dan menjadi penyumbang kepada kemajuan negara.